الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, mudah-mudahan kita semua pada petang ini mendapat rahmat dan berkat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk kita pada petang ini ialah berkenaan dengan insurans dan juga takaful. Takaful ni biasanya dalam masyarakat kita sebut sebagai insurans cara Islam. Cuma sebagaimana kuliah-kuliah kita sebelum ini, sedikit saya pernah jelaskan bahawa dalam negara kita di Malaysia ini khususnya, Bank Negara telah membuat satu ketetapan bahawa apabila kita sebut insurans cara Islam, kita tidak menggunakan perkataan insurans, tetapi kita menggunakan perkataan takaful. Malah mana-mana insurance operator, syarikat pengendali insurans tidak dibenarkan sama sekali menggunakan istilah seperti takaful ataupun apa-apa istilah yang menggambarkan seolah-olah produk mereka dan servis yang mereka sediakan itu adalah patuh syariah ataupun syariah compliant. Jadi itu antara kelebihan dan keistimewaan bagi kita yang berada di Malaysia dengan undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Tujuan dia supaya masyarakat tidak dikaburi dan tidak dipedaya oleh ejen-ejen ataupun sesiapa jua yang terlibat dalam pemasaran produk dan perkhidmatan insurans secara konvensional. Jadi itu antar usaha yang dilakukan oleh pihak berkuasa supaya masyarakat boleh membezakan antara insurans dan takaful ataupun yang kita sebut sebagai insurans patuh syariah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insurans ataupun takaful ini sebenarnya memang kita ada keperluan terhadapnya. Cuma tujuan dan matlamat yang baik itu semata-mata tidak boleh dijadikan alasan untuk menghalalkan apa jua kontrak ataupun produk yang kita gunakan ataupun perkhidmatan yang kita gunakan. Niat yang baik perlu dicapai dengan cara yang betul, mengikut hukum syarak. Kita tidak boleh menggunakan alasan dengan sebab matlamat kita baik, tujuan kita baik, maka kita boleh langgar semua perkara. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai alasan. Maka dengan sebab itu kita pada petang ini kita akan membincangkan berkenaan dengan insurans dan juga takaful supaya tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat sekalian dapat general idea kan macam mana kita nak bezakan antara insurans dengan takaful. Jadi supaya kita dapat menghindarkan daripada terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan dalam agama. Baik, kenapa saya menyebut tentang tujuan tu baik kan, matlamat itu mungkin betul? Kerana dalam hidup kita ni memang ada macam-macam kecelakaan yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Contohnya bila kita bercakap tentang kenderaan, kita naik motosikal ataupun kereta dan sebagainya, maka bila dia berada di atas jalan raya itu, sama ada kita yang tersilap ataupun orang lain yang tersilap, maka berlaku perlanggaran dan kemalangan. Maka dengan sebab itu, adanya apa yang kita panggil sebagai insurans kenderaan, insurans motosikal, insurans kereta. Tujuan dia apa? Tujuan dia apabila berlaku saman menyaman, tindakan di mahkamah, maka beban yang terkena ke atas kita itu dapat dikurangkan dan diambil alih oleh syarikat insurans ataupun takaful
Contohnya bila berlaku pelanggaran kemalangan jalan raya dan terbukti kita yang salah, kan, dan mahkamah memerintahkan kita membayar ganti rugi kepada mangsa yang kita langgar. Maka apabila dibicarakan, kita diperintahkan untuk membayar sebanyak RM100,000 sebagai contoh. Masalah isu kos hospitalnya, kecederaan ni pun macam-macam, ada patah, macam-macam jenis patah, kan, compound fracture, patah yang hancur tulang, ada yang patah dua, ada yang chip fracture, serpih, patah tu dia bukan patah dua tapi dia serpih tulang tersebut. Jadi macam-macam jenis kecederaan akibat daripada kemalangan jalan raya. Maka kalau kita tidak ada insurans ataupun takaful, maka teruklah kita nak kena bayar segala jumlah ganti rugi yang dituntut oleh mangsa kemalangan tersebut. Kalau RM100,000 kita nak ambil wang sebanyak itu di mana, sebagai contoh. Jadi dengan sebab itu pihak berkuasa, kerajaan kita dan mana-mana di dalam dunia sekalipun memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai insurans kemalangan ini. Jadi apabila kita dikenakan tindakan undang-undang dan dikendaki membayar jumlah yang tertentu, RM100,000, RM50,000 dan sebagainya, maka dia tidak datang daripada poket kita sendiri tetapi akan ditanggung oleh syarikat insurans dan juga syarikat takaful. Malah bukan sahaja syarikat insurans ataupun takaful ini akan menanggung kos yang perlu dibayar, ganti rugi yang dikehendaki, yang diperintahkan oleh mahkamah untuk kita bayar, tetapi juga kos guaman pun itu juga akan dilantik dan ditanggung oleh syarikat insurans dan juga takaful. Jadi itu contoh kebaikan ataupun manfaat dan juga alasan kenapa dalam negara kita ini apabila kita memiliki kenderaan dan juga memandu kenderaan, kita diwajibkan mempunyai insurans ataupun takaful. Itu satu contoh mudahlah untuk pengetahuan kita. Samalah juga insurans dan juga takaful perjalanan, kan, kita keluar negara, kita menunaikan umrah sebagai contoh, ataupun kita melancung ke Australia, ke Amerika, ke Eropah, kan, China, Jepun dan sebagainya. Bila kita berada di sana, tiba-tiba kita jatuh sakit sebagai contoh, na'udzubillah, kan, ataupun berlaku apa-apa musibah, dirompak, kan, dan sebagainya. Maka apabila kita ada insurans ataupun takaful, maka kos perubatan yang tinggi di luar sana itu akan ditanggung oleh syarikat insurans ataupun takaful. Kita manalah tahu, kan, dengan keadaan kesihatan kita, kita rasa kita sihat, tapi bila kita bermusafir, ni macam-macam benda yang boleh berlaku. Pengalaman saya beberapa kali jadi mutawif, kan, bawa rombongan jemaah umrah sebagai contoh. Dalam iklan kita dah bagi tahu bahawa rombongan ini tidak dibuka untuk orang yang uzur, kan, sebab tidak ada kaki tangan yang boleh mengendalikan jemaah yang uzur. Jadi kita dah iklan siap-siap ini untuk jemaah yang sihat, kan. Jadi tidak ada kemudahan untuk OKU, untuk orang yang uzur dan sebagainya. Tapi bila sampai di tanah suci, qaddarallah wa ma syaa fa'al, tiba-tiba ada, kan, beberapa orang yang jatuh sakit. Jadi terpaksalah kita tolak wheelchair dan sebagainya. Itu contoh, kan. Kita rasa kita sihat, tapi Allah Ta'ala takdirkan kita akan sakit. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa kita tidak tahu apa yang boleh berlaku. Dengan sebab itu, bila kita merancang perjalanan untuk melancung ataupun umrah dan sebagainya, memang bagus kalau kita ada insurans perjalanan ataupun takaful perjalanan. Tapi kita akan ceritakan nanti berkenaan dengan apa beza insurans dengan takaful dan kenapa kita perlu bezakan antara insurans dan takaful. Samalah juga dengan istilah medical card, kan, kad perubatan. Kita nak gunakan insurans ataupun takaful dan sebagainya, bila kita masuk hospital, kan, hospitalization, itu antara perkara yang berlaku kepada ramai orang. Jadi
kalau kita ada medical card, maka kita boleh memilih perkhidmatan perubatan yang terbaik. Kalau kita masuk ke hospital kerajaan, tahu sajalah kan, hospital yang terbuka kepada umum sudah tentu tidaklah sebaik layanan yang ada dalam hospital swasta. Jadi itu menunjukkan kepada kita bahawa penting kita ada insurans ataupun takaful, ataupun contohnya rumah kita terbakar, na'udzubillah, kan, bila rumah kita terbakar, maka kita akan mengalami kerugian yang banyak, kan, puluhan ribu dan termasuk ratusan ribu dan sebagainya. Maka bila kita ada insurans ataupun takaful, maka itu akan meringankan beban kita. Baik. Jadi itu mukadimah untuk kita faham kenapa penting ada insurans dan takaful. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebagai orang Islam, kita diajar supaya setiap keuntungan yang kita inginkan, setiap kebaikan yang kita cari, setiap perkara-perkara yang positif dan sebagainya perlu diperolehi dengan cara yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh menggunakan alasan semata-mata ianya perlu, semata-mata perkara itu perkara baik, maka kita tak peduli tentang kaedah-kaedah yang kita gunakan. Jadi apatah lagi dalam negara kita ini sudah ada alternatif, kan, sudah ada alternatif. Kalau kita tidak beli insurans sebagai contoh, maka apakah ada alternatif lain? Jadi dengan sebab itu pihak berkuasa dalam negara kita telah membuat pelbagai cara, termasuk memberi peluang seluas-luasnya kepada syarikat takaful ataupun takaful operators untuk mengendalikan dan menawarkan produk dan juga services mereka kepada orang ramai yang berbentuk patuh syariah, kan, syariah compliant. Pada masa yang sama, produk dan juga services secara konvensional itu masih ada dalam negara kita untuk pilihan masing-masing. Baik, cuma apa beza di antara insurans konvensional ini dengan takaful, dan kenapa takaful itu syariah compliant, kan? Kenapa takaful ataupun insurans cara Islam itu dia syariah compliant? Apakah ciri yang ada kepada takaful sehingga dia menjadi syariah compliant ataupun patuh syariah? Dan kenapa insurans konvensional itu ataupun yang kita orang ramai panggil insurans yang tidak Islamik itu kita panggil sebagai tidak Islamik, kan? Jadi sudah tentu ada ciri-ciri yang mudah untuk kita kenali. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahawa insurans ini adalah suatu, boleh kita kata bahawa ia satu sistem, satu perniagaan, satu tindakan, produk, perkhidmatan yang menawarkan perlindungan keuangan, kan? Ia menawarkan financial protection ataupun dia menawarkan ganti rugi, kan, sama ada melibatkan nyawa, berlaku kematian, kan, apa ganti rugi yang ditawarkan, ataupun berlaku kerosakan kepada aset properti kita, kenderaan ditenggelami banjir sebagai contoh, kan, kita kena ada add-ons, kan, kereta tersebut walaupun ada insurans, tapi apakah insurans kita cover ataupun tidak kalau ditenggelami banjir, yang kita boleh tengok berlaku di beberapa tempat dalam negara kita, ataupun financial protection dari segi kesihatan, kan, masalah-masalah kesihatan, penyakit-penyakit kronik sebagai contoh, ataupun dimasukkan dalam hospital dan sebagainya. Baik, jadi tujuan dia adalah untuk menggantikan kerugian yang kita alami, dan juga dengan sebab kejadian-kejadian yang tidak dijangka, kan. Sebab apa tak dijangka? Sebab kematian ni perkara yang boleh berlaku secara tiba-tiba, ataupun penyakit dia boleh berlaku secara tiba-tiba, kemalangan, kecelakaan dia boleh berlaku tanpa kita duga. Maka dia melibatkan pembayaran dalam tempoh yang tertentu, kita bayar setiap bulan, kan, setiap tahun, dan begitulah seterusnya.
Dan sebagai balasan, maka apabila berlaku perkara-perkara yang disenaraikan itu, maka kita akan dibayar ganti rugi. Jadi itu antara peranan insurans itu. Jadi kenapa ianya adalah haram dan tidak sya- uh, tidak syariah compliant, tidak patuh syariah. Kenapa pula takaful itu yang patuh syariah? Jadi ini yang kita nak tahu. Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya kalau kita tidak belajar secara lebih mendalam ataupun in-depth, kita mungkin beranggapan sama je kan. Bezanya hanya istilah-istilah sahaja. Jadi itu adalah anggapan yang biasa berlaku dalam masyarakat kita. Tapi sebenarnya uh, istilah istilah-istilah itulah, kontrak itulah yang membezakan antara perkara yang halal dengan perkara yang haram. Banyak contoh benda yang berlaku dalam kehidupan kita hanya istilah kan, sehingga akan membezakan implikasi perundangan itu. Saya sebut sebagai contoh untuk terutamanya untuk sesiapa yang beranggapan insurans dan takaful ni tak ada beza kan. Sebagai contoh mudah, ayam yang disembelih dengan cara Islam kan, patuh syariah, dengan ayam yang juga sembelih tapi tidak patuh syariah. Kalau kita lihat ayam tu sama sahaja kan, ayam tu sama sahaja, sembelih dia di leher, tapi bezanya hanya sebut nama Allah dengan tidak menyebut nama Allah kan. Itu contoh mudah lah kan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kalau kita tengok pada pandangan zahir kita, dua-dua itu dipotong pada leher, tapi sembelihan yang syar'i kan, dengan menyebut nama Allah, dengan sembelihan yang tidak menyebut nama Allah ataupun untuk berhala dan sebagainya, maka itu membezakan antara halal dengan haram. Walaupun physically kan, secara fizikalnya pandangan mata kasar kita lihat ayam tu dengan darah yang keluar tu sama sahaja, tapi hanya lafaz kan, sebutan itu yang membezakan. Jadi itu contoh mudah kan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sama dengan perkahwinan kan. Perkahwinan pun istilah perkara yang membezakan antara hubungan lelaki dan perempuan itu halal ataupun haram hanyalah lafaz ijab kabul sahaja. Bapa atau wali kepada perempuan itu kata aku nikahkan dikau kan. Lepas tu yang lelaki itu jawab qabiltu nikahaha, aku terima nikahnya kan. Sekadar itu kan, sekadar beberapa patah perkataan itu, tapi implikasi perundangannya sangat besar kan, sangat besar, sehingga menyebabkan seorang perempuan itu menjadi halal kepada seorang lelaki dan lelaki itu menjadi halal kepada isterinya. Jadi itu contoh bagaimana hanya beberapa patah perkataan membezakan hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan. Jadi apabila kita mengucapkan apa yang kita sebut sebagai akad nikah itu, ijab kabul itu, maka datanglah kewajipan ke atas bahu si lelaki dan si perempuan itu dengan taklif ataupun bebanan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri dan sebagainya. Jadi itu contoh mudah kan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita refute kan, untuk kita refute golongan yang mengatakan bahawa insurans dan takaful ni sama sahaja kan. Sebenarnya tidak sama kan. Walaupun beberapa patah perkataan, beberapa istilah itu sebenarnya membezakan halal dan haramnya sesuatu produk dan juga perkhidmatan insurans dan juga takaful. Baik, saya bagi contoh mudah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, insurans dan takaful ini kalau kita lihat tujuan dia memang kita nampak sama kan. Seorang yang join insurans dengan seorang lagi yang join takaful, dua-dua ni bayar duit kan. Yang CA ni yang pertama ni dia join insurans conventional insurance. Dia bayar duit sama, jumlah yang sama. Bila berlaku katalah dia sakit dan sebagainya ataupun kemalangan, dia akan dapat certain amount of money kan, dia akan dapat jumlah wang yang tertentu. Takaful pun sama juga kan, bila berlaku kemalangan ke sakit dan sebagainya, dia akan dapat jumlah yang sama. Jadi nampak
secara fizikal itu kita nampak prosesnya dan sebagainya, kita nampak sama ataupun kita kata lebih kurang sama. Baik, tapi apa yang membezakan antara insurans dengan takaful walaupun kita nampak macam sama? Baik. Perbezaannya ialah kerana dalam insurans kontrak yang digunakan itu saya sebut dengan cara yang mudah untuk kita semua faham, kontrak ni itu adalah jual beli, kan, jual beli. Kita beli insurans, kan, ejen itu jual insurans kepada kita. Jadi bila kontrak yang digunakan itu adalah kontrak jual beli, baik, maka dalam agama kita, kita tak boleh jual beli perkara yang tidak ada ataupun perkara yang tidak pasti. Ya, itu tak boleh. Kenapa saya kata tak boleh perkara yang tidak ada? Apa yang tidak ada? Apa yang tidak pasti? Perkara yang disebut sebagai tidak ada ataupun tidak pasti itu ialah contohnya kita beli insurans konvensional ni, maksud saya insurans konvensional, kita kata berkenaan dengan kenderaan sebagai contoh. Jadi masa kita beli insurans konvensional itu, kita tak tahu kereta kita bila dia akan kemalangan, kita tak tahu. Kan? Jadi kita tak boleh jual beli benda yang tidak ada. Bai'ul ma'dum. Benda tu tak ada, kita nak jual beli tak boleh. Ataupun spekulasi, kan, kita tak boleh. Benda yang kita tak tahu dia nak berlaku ke, ataupun kalau berlaku bila dia nak berlaku, kita tak tahu. Jadi maka itu tak dibenarkan dalam agama kita. Jual beli benda yang tak ada, spekulasi, benda yang tak pasti dan sebagainya, itu tak dibenarkan. Kita bayar satu jumlah yang pasti, kan, kepada syarikat insurans. Dan syarikat insurans dia janji dia akan bayar kepada kita ganti rugi. Tapi berapa banyak ganti rugi pun tak tahu lagi. Kan? Sebab kita tak tahu kemalangan itu berlaku ataupun tidak. Kalau berlaku kemalangan serius ke kecil ke kemalangan ke, kita tidak tahu. Maka itu contoh uncertainty, kan, gharar yang ada dalam insurans konvensional. Baik. Itu yang pertama yang tuan-tuan perlu lihat secara mudah, kan, untuk saya bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, berbeza dengan apa yang kita panggil sebagai takaful, kan. Takaful dia tidak menggunakan kontrak jual beli, kan, tapi ia adalah sebagai contohnya, kalau tuan-tuan tengok kepada dokumen yang digunakan itu tertulis itu contribution sebagai contoh, kan, sumbangan. Kita menyumbang, kan, kita saling tolong menolong. Baik, kita kumpul duit, masing-masing bagi. Kita tak ada jual beli, kan? Kita tidak ada jual beli. Walaupun nampak macam sama, dalam insurans konvensional kita bayar premium, kan? Kita bayar premium. Jadi itu adalah kontrak jual beli. Tapi dalam takaful kita tidak menggunakan kontrak jual beli. Masing-masing contribute, bagi duit, maka takaful operator dia mengendalikan dana tersebut. Maka kalau ada siapa-siapa yang ditimpa musibah, maka dia akan diberi ganti rugi, dia akan dibayar. Macam kita tolong menolong sama-sama kita lah, kan. Kita ada 10 orang, 20 orang, masing-masing bagi RM10 sebulan dan RM100 sebulan. Siapa yang mengalami musibah dan sebagainya, maka akan diambil daripada tabung tersebut. Itu contoh mudah, kan, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat gambaran kenapa nampak macam sama tapi dia tak sama, kan. Apa istilah sekarang ni, sama tapi tak serupa, macam itulah lebih kurangnya, kan. Kita nampak macam sama tapi sebenarnya dia tak sama sebab dia sangat bergantung kepada jenis kontrak ataupun akad yang digunakan. Sebab itu di awal contoh yang saya sebut tadi, penting tuan-tuan dan perempuan melihat kepada akad yang digunakan, kan, ijab kabul macam kita kata dalam contoh pernikahan tadi. Jadi itu penting untuk kita ketahui, walaupun satu istilah, kan, satu istilah yang mungkin dipandang remeh kan oleh orang ramai, tetapi istilah itu menentukan apakah hubungan di antara kita sebagai peserta dalam takaful itu dengan takaful operator yang menyediakan perkhidmatan takaful. Jadi itu penting untuk kita lihat. Baik. Maka apa yang kita panggil sebagai perbezaan antara syarikat insurans konvensional dengan takaful tadi ialah
contoh-contoh kontrak yang digunakan yang bertentangan dengan Islam. Jadi apabila mencari keuntungan, dua-dua mencari keuntungan, itu kita tak nafikan. Insurans konvensional mencari keuntungan, insurans cara Islam yang kita panggil sebagai takaful ini juga dia cari keuntungan. Tetapi cara keuntungan yang bagaimana yang digunakan untuk memperoleh keuntungan tersebut. Maka dengan sebab itu adalah penting kita mengetahui perkara-perkara seperti ini. Baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada terlibat dalam jual beli secara gharar. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai'il hasati wa an bai'il gharar. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada jual beli hasah dan melarang daripada jual beli gharar, perkara yang uncertain, benda yang tidak pasti. Jadi maka dengan sebab itu pakar-pakar kewangan Islam dalam dunia Islam hari ini berusaha untuk macam mana kita nak sediakan produk dan juga perkhidmatan seperti insurans tetapi dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Jadi maka dengan sebab itu lahirlah produk yang kita panggil sebagai takaful, kan, yang dikendalikan dan ditawarkan oleh macam pelbagai syarikat-syarikat takaful yang ada dalam negara kita pada hari ini. Baik, samalah juga dalam insurans, dia ada apa yang dipanggil sebagai unsur judi, kan, unsur judi. Kenapa disebut sebagai judi? Sebab kita tak tahu accident ke banyak mana dan sebab ini ada speculation, kan. Jadi orang yang memberi insurans itu, perkhidmatan insurans, dia boleh jadi untung, kan, dia boleh jadi untung dan memang dia nak untung pun dan kita pun nak untung. Jadi keuntungan itu kita perlu pastikan ianya diperolehi dengan cara yang halal. Pengalaman saya sebagai peguam di mahkamah, pernah satu ketika dahulu ni kisah ataupun cerita yang berlaku agak lama dalam tahun 90-an dahulu, tahun 90-an. Ada satu syarikat insurans ini yang mengalami proses apa yang dipanggil sebagai winding up. Kan, winding up ni maknanya proses penggulungan. Maksudnya ialah syarikat itu terpaksa digulung, kan, ditutup. Jadi bila nak tutup syarikat insurans ini, maka banyak masalah lah sebab apa? Sebab bila kita sebut syarikat insurans, sudah tentu banyak claim yang dibuat oleh para pelanggan, customers, kan, yang membeli insurans tersebut, kemalangan dan sebagainya, yang perintah mahkamah yang memerintahkan syarikat insurans itu untuk membayar claim-claim yang dibuat oleh orang ramai. Jadi apabila saya jadi peguam, saya bawa file-file ini pergi ke mahkamah, saya kata syarikat ni memang kenapa setiap hari ada sahaja nama syarikat ini yang filenya saya terpaksa pergi ke mahkamah dan kita perlu selesaikan tuntutan-tuntutan daripada orang ramai. Jadi apabila saya teliti file tersebut dan saya bertanya kepada peguam-peguam yang lain yang mengendalikan kes tersebut, termasuk di law firm yang saya berkhidmat pada masa itu, rupa-rupanya syarikat ini dia mengalami kerugian dan terpaksa digulung, winding up itu, proses winding up, kerana banyak berlaku tuntutan palsu, kan, banyak berlaku tuntutan palsu, melibatkan satu sindiket, kan, daripada semua, kan, ada yang pasukan beruniform terlibat, kan, pihak hospital pun terlibat untuk mengemukakan tuntutan palsu. Macam-macam lah, kaki tangan perubatan, peguam pun ada yang terlibat, kan, orang ramai pun ada yang terlibat dan sebagainya, sehingga menyebabkan syarikat itu mengalami kerugian. Sedangkan dalam agama kita, kita tak boleh melakukan penipuan, tapi itu contoh apabila manusia ini dengan sebab greedy, kan, tamak itu, dia tak peduli tentang hukum hakam, maka mereka mengemukakan tuntutan palsu dan sebagainya, sehingga akhirnya menyebabkan syarikat itu gulung tikar ataupun kita panggil sebagai terpaksa ditutup. Jadi itu contoh mudah apabila manusia tidak mempedulikan tentang hukum hakam.
Jadi berbalik kepada apa yang kita bincangkan pada tengah hari ini, begitulah juga apa yang penting ialah cara kita nak dapatkan keuntungan itu mestilah cara yang dibenarkan oleh syarak, kan. Kita tidak boleh melakukan sesuatu walaupun kita niat nak dapatkan keuntungan tapi kita tidak pedulikan berkenaan dengan hukum hakam agama. Baik. Kemudian kenapa syarikat insurans konvensional ini dia haram ataupun dia non syariah compliant? Sebabnya melibatkan riba, kan. Apabila wang yang mereka perolehi daripada kita, wang itu diniagakan, dilaburkan. Jadi kita perlu mengetahui bahawa bila wang itu dilaburkan, kan, dilibatkan dalam dunia, dalam perniagaan, aktiviti perniagaan, kita perlu pastikan bahawa wang itu dilaburkan di tempat yang syariah compliant, syarikat-syarikat yang mengamalkan aktiviti perniagaan yang halal. Sebagai contoh, saya mempunyai pengalaman berada dalam syariah committee ataupun bahasa mudahnya jawatan kuasa penasihat syariah dalam satu syarikat takaful, yang mana tugas kita sebagaimana yang dikendaki oleh Bank Negara Malaysia ialah untuk kita pantau, kan, untuk kita pantau produk yang ditawarkan oleh syarikat, perkhidmatan yang ditawarkan, malah pamphlet dan sebagainya yang digunakan untuk marketing purposes, kan, untuk tujuan pemasaran dan sebagainya, perlu dicek, kan, perlu diperiksa supaya semuanya itu adalah syariah compliant. Bahasa mudahnya, contoh yang mudah untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian ialah kami sebagai ahli jawatankuasa syariah, perlu lihat sama ada bahan yang digunakan itu syariah compliant ataupun tidak. Malah gambar-gambar model yang digunakan, gambar perempuan yang digunakan itu tutup aurat ataupun tidak, kan. Kempen-kempen yang digunakan itu tidak melanggar hukum hakam agama dan sebagainya. Jadi kita perlu cek semuanya. Jadi itu bezanya antara syarikat takaful, syarikat yang menawarkan takaful dengan syarikat insurans. Jadi syarikat insurans mereka tidak ada jawatan kuasa syariah yang memantau, yang memeriksa segala produk yang mereka tawarkan, perkhidmatan yang mereka tawarkan, aktiviti yang mereka jalankan itu. Mereka tidak ada jawatan kuasa syariah yang akan memastikan semuanya itu adalah syariah compliant. Kan, berbeza dengan takaful, kan, yang ditawarkan oleh banyak syarikat dalam negara kita ini, yang mana takaful yang ditawarkan itu adalah dipantau, kan, diperiksa oleh jawatan kuasa syariah, dan mereka ini mestilah terdiri daripada pakar-pakar yang diakui oleh Bank Negara Malaysia. Jadi itu contoh kenapa tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu bahawa insurans dengan takaful ni memang berbeza sebenarnya. Baik, berbalik kepada isu riba tadi, maka apabila wang kita, wang sumbangan kita itu, ataupun kalau dalam insurans itu kita beli, kan, produk insurans itu, maka wang itu hendak diletak di mana, kan, hendak dilaburkan di mana, maka itu penting, kan. Jadi sebagaimana kita orang-orang Islam segala wang untuk kita gunakan, untuk kita manfaatkan, untuk kita makan dan sebagainya, kita perlu pastikan itu semua datang daripada sumber yang halal, kan. Ada orang yang mengatakan bahawa yang halal tu untuk kita makan je sebab dia masuk dalam perut, tapi kalau untuk pakai tu, untuk kereta, aksesori kereta, kan, tayar kenderaan tu, yang tu tak apalah, menggunakan duit syubhah ataupun duit haram, itu salah, kan, salah. Sebab dalam hukum syarak, aklu tu ataupun makan itu, dia termasuk al-intifa', kan. Kita dapat manfaat, kita memanfaatkan benda tu, dia termasuk dalam istilah makan. Jadi kita kena pastikan bahawa kita makan benda yang halal itu termasuklah kita memanfaatkan barang ataupun harta ataupun sumber-sumber itu mestilah daripada sumber yang halal. Jadi syarikat insurans ini, mereka tidak ada satu jawatan kuasa yang memantau wang-wang yang mereka perolehi daripada para peserta itu
adalah wang itu dilaburkan secara halal. Maka itu beza di antara syarikat insurans dengan syarikat takaful. Baik, kemudian selain daripada itu, kita juga disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yang mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling makan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku saling redha meredai di antara kamu. Jadi ini antara perkara yang penting yang perlu kita ketahui, iaitu kita dilarang daripada makan harta secara batil. Jadi kita tak boleh membuat tuntutan palsu, kita tak boleh makan harta yang terlibat dengan benda-benda yang haram ataupun syubhah, seperti riba ataupun yang melibatkan spekulasi ataupun pertaruhan ataupun perjudian sebagaimana yang saya sebut tadi, termasuklah perkara-perkara yang melibatkan gharar dan benda yang tidak pasti, jual beli yang tidak pasti. Maka dengan sebab itu kita tidak boleh mengambil mudah tentang perkara-perkara seperti ini. Baik, kemudian tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita juga perlu mengetahui secara mudah kan apa beza antara takaful dan insurans. Ini saya bagi secara ringkas supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak kan. Dalam takaful mereka menggunakan konsep tabarruk, menggunakan konsep ta'awun yang saya sebut tadi. Kita bagi contribution, bagi sumbangan, kita tak ada jual beli kan, kita menggunakan konsep ta'awun, tabarruk. Itu sebagai contoh, kita tolong menolong kan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan kan. Tapi insurans konvensional mereka ini menggunakan faktor-faktor komersial kan, jual beli. Maka itu yang salah kan, itu yang salah. Sedangkan dalam takaful kita guna wakalah, mudarabah dan seumpamanya. Dalam takaful, jawatankuasa syariah pastikan bahawa tidak ada riba, tidak ada gharar dan tidak ada maisir kan, perjudian dan seumpamanya. Sedangkan dalam insurans konvensional benda itu sangat banyak kan, ribanya, gharar dan sebagainya. Jadi itu penting. Ya, mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahawa dalam dunia kita hari ini kita tak boleh nak mengelak 100% daripada tempias riba, gharar dan sebagainya. Saya akui, ya betul, dalam dunia kita hari ini, kita memang, dan saya percaya banyak ahli jawatankuasa syariah pun tidak dapat memberi jaminan 100% bahawa produk takaful yang ada pada hari ini 100% bebas dari riba ataupun 100% bebas daripada gharar. Tapi sekurang-kurangnya kita ada hujjah kan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala bila kita meninggal dunia nanti, bahawa kita telah berusaha kan sebaik yang mungkin untuk meninggalkan riba, untuk menjauhkan diri daripada gharar kan, untuk mengelak daripada elemen-elemen maisir, perjudian, pertaruhan dan seumpamanya. Walaupun mungkin ada sedikit yang kita terlibat, tapi sekurang-kurangnya kita telah berusaha dengan cara mengelak daripada membeli insurans konvensional. Itu contoh kan hujah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fattaqullah mastata'tum, bertakwa kepada Allah setakat kemampuan kamu kan, setakat kemampuan kita. Memanglah kan kita ni dosa pun banyak, tapi kita dah berusaha kan untuk untuk mengelak daripada melakukan dosa. Kalau ada juga kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa lagi beza antara insurans konvensional dengan takaful yang saya sebut tadi, iaitu insurans konvensional mereka tidak ada jawatankuasa syariah ataupun syariah advisory committee ataupun syariah advisory council yang memantau, yang mengawal selia, yang memerhatikan produk, perkhidmatan dan sebagainya. Jadi itu antara
apa yang kita kata sebagai mekanisme yang sangat penting. Kerana kita ada jawatan kuasa yang terdiri daripada pakar-pakar syariah dan sebagainya yang akan memantau. Malah mereka ini boleh dipenjarakan. Bank negara telah memperingatkan kepada ahli-ahli jawatan kuasa syariah, kalau perkara itu perkara yang haram tapi kita sengaja menghalalkan perkara yang halal, perkara itu menjadi halal walaupun sebenarnya kita tahu itu adalah haram, maka ahli jawatan kuasa syariah, sesuatu institusi keuangan, bank ataupun takaful operators, mereka boleh dipenjarakan. Itu berdasarkan undang-undang yang ada di Malaysia. Berat sebenarnya hukuman itu. Jadi kita, sebab itu kita mengatakan bahawa kita di Malaysia kita beruntung kerana Bank Negara Malaysia, kan, pihak berautoriti, pihak berkuasa kerajaan dalam di negara kita ini menyediakan peluang-peluang seperti ini. Baik, jadi itu antara perkara yang saya boleh kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin buka kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, jikalau ada sesiapa yang ada sebarang soalan untuk kita bincang pada petang ini, insya-Allah. Okay, silakan bertanya soalan. Dekat sini saya dah nampak satu soalan yang berkenaan daripada Zalina. Maaf saya nak bertanya, jika kita ambil insurans takaful Malaysia selama 20 tahun dan bila sudah matang, berapa peratus boleh kita keluarkan wang yang kita bayar setiap bulan? Terima kasih. Baik, wallahu alam. Itu kita perlu rujuk kepada syarikat-syarikat yang menawarkan produk. Saya tak mampu dan tak boleh menjawab bagi pihak syarikat yang terlibat. Cuma memang untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan benda ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Ramai yang tak tahu tu dia ada sebab, kan, dia ada sebab. Kadang-kadang pihak yang kita kata pihak daripada syarikat sendiri tidak kompeten, kan, mereka tidak ada kemahiran, tidak ada kesedaran, dan ada juga atas sebab-sebab yang tidak baik, kan, mereka tak mau wang itu dikeluarkan. Na'udzubillah. Tapi apa yang boleh saya sebut iaitu selepas kita menyertai takaful, mana-mana syarikat, saya tidak refer kepada syarikat-syarikat yang tertentu, tapi mana-mana takaful operators ataupun syarikat pengendali produk takaful ini, selepas beberapa tempoh tu berapa lama, tuan-tuan dan puan boleh rujuk kepada syarikat pengendali untuk dapatkan kepastian. Sebab mungkin berbeza amalan di antara satu syarikat dengan syarikat yang lain. Jadi apa yang boleh tuan-tuan buat ialah dalam jumlah wang yang tuan-tuan dan puan sumbangkan itu, ada yang pergi kepada saving account, kan, akaun simpanan. Jadi wang yang terkumpul dalam akaun simpanan itulah yang tuan-tuan dan puan boleh keluarkan. Memang menjadi amalan syarikat pengendali takaful ini. Contohnya tuan-tuan dan puan tidak membayar sumbangan sebagaimana sepatutnya, maka untuk mengekalkan takaful itu supaya sentiasa aktif, maka mereka akan potong wang tuan-tuan dan puan yang ada dalam akaun tersebut. Jadi itu antara amalan yang dipraktikkan untuk memastikan bahawa takaful yang tuan-tuan sertai itu terus aktif. Jadi tapi ini kadang-kadang disembunyikan daripada pengetahuan para peserta takaful. Jadi itu tak bagus, kan. Jadi sepatutnya syarikat pengendali ataupun wakil mereka, ejen dan seumpamanya, hendaklah memberi penerangan kepada para peserta tentang hak-hak mereka sebagai klien, kan, sebagai pelanggan. Perlu diberitahu. Tapi biasalah dalam kehidupan kita ini, dalam dunia perniagaan, ada pihak yang lebih mementingkan keuntungan sehingga tidak memelihara dan tidak memberi keutamaan kepada hak-hak pelanggan. Jadi apa yang saya boleh jawab ialah tuan-tuan dan puan memang boleh keluarkan wang tersebut, tetapi selepas berapa lama perlu dirujuk kepada syarikat
pengendali takaful yang terlibat. Wallahu a'lam. Dan soalan yang kedua daripada Marhani Abdullah, bagaimana dengan insurans nyawa, takaful pelajaran? Adakah ia halal? Bolehkah diambil keuntungan yang diberikan oleh syarikat berkenaan apabila insurans atau takaful itu matang? Baik. Wallahu a'lam, tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin mengulangi apa yang saya sebut di awal tadi. Bank negara telah membuat satu ketetapan yang wajib dipatuhi, yang wajib dipatuhi oleh kedua-dua belah pihak, iaitu sama ada di pihak syarikat pengendali insurans, yang kita maksudkan ialah insurans konvensional yang tidak patuh syariah, dengan pihak yang satu lagi iaitu syarikat pengendali takaful. Yang kita maksudkan takaful ini ialah insurans secara Islam, walaupun tak tepat sebenarnya istilah itu, tapi untuk dipahami dengan mudah oleh tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi kita nak tahu sama ada produk yang kita ambil itu halal ataupun tidak halal. Ini adalah fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh institusi fatwa dalam negara kita. Jadi macam mana cara mudah, sebab produk ni banyak kan. Produk ni banyak, ada yang nama insurans, ada yang nama takaful, ada nama insurans nyawa, ada yang nama takaful keluarga, takaful pendidikan, apa semua. Jadi macam mana kita nak tahu produk itu halal ataupun tidak, kan? Maka dengan sebab amalan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa dalam negara kita, khususnya Bank Negara Malaysia, cara mudah untuk sahabat-sahabat sekalian periksa ialah dengan melihat dokumen. Lihat dokumen yang tuan-tuan dan puan sertai. Kalau dalam dokumen itu menggunakan perkataan insurans, sama ada dalam bahasa Malaysia ataupun dalam bahasa Inggeris, istilah yang digunakan itu adalah insurans, maka jelaslah bahawa produk yang tuan-tuan ambil adalah produk yang tidak halal. Yang tidak halal. Apa maksud tidak halal? Maksudnya ialah kalau kita ambil juga kita berdosa lah, kan? Cuma fatwa-fatwa dalam negara kita mengatakan bahawa kita boleh ambil semula principal amount, kan? Principal amount maknanya wang yang telah kita sumbangkan, yang wang yang telah kita bayar kepada syarikat insurans konvensional itu. Katalah dia bagi kepada kita satu jumlah, let's say 50,000 sebagai contoh. Dalam 50,000 tu kita kira-kira wang yang kita dah bayar kepada dia 10,000. Lagi 40,000 tu bukan wang yang datang daripada sumbangan kita, yang kita bayar kepada dia. Maka kita hanya boleh ataupun halal untuk mengambil principal amount, kan? Jumlah yang kita dah bayar. Yang tu kita boleh ambil semula. Manakala baki selain daripada principal amount, yang tu kita tak dibenarkan ataupun tidak halal untuk kita mengambilnya. Ini bagi produk yang tuan-tuan dan puan lihat dalam dokumen itu tertulis perkataan insurans, sama ada dalam bahasa Inggeris atau dalam bahasa Malaysia. Tetapi jikalau dokumen yang tuan-tuan dan puan lihat itu tertulis perkataan takaful, kan? Sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia, guna perkataan takaful. Maka bila menggunakan perkataan takaful, maka ia adalah syariah compliant. Apa nama sekalipun, takaful keluarga ke, takaful pendidikan, takaful kemalangan, takaful perjalanan ke, takaful apa sekalipun nama-nama yang ada itu, tapi kalau ada perkataan takaful, maka tuan-tuan dan puan boleh mengambil kesemua sekali. Boleh ambil kesemua sekali. Dan banyak soalan yang ditanya adalah apabila melibatkan orang yang meninggal dunia. Sama juga, kalau orang yang meninggal dunia kemudian dapat pampasan, compensation, dapat satu jumlah pampasan. Kita tengok dalam dokumen itu menggunakan perkataan apa. Kalau menggunakan perkataan insurans, maka yang tu tidak boleh kita ambil manfaat, kita tak boleh terima. Itu fatwa yang dah ada dalam negara kita. Dah banyak fatwa. Kalau perkataan itu adalah takaful, kan, maka kita boleh mengambilnya sebab itu adalah syariah compliant. Jadi bergantung kepada istilah yang ada dalam dokumen tersebut untuk kita
menentukan dengan cara mudah bagi orang awam nak tahu secara mudah untuk bezakan halal ataupun tidak. Wallahu a'lam. Sebenarnya daripada sponsor Biah. Assalamualaikum Ustaz. Insurans Assalam. berkelompok tu bagaimana cara dia beroperasi dan apa faedahnya kepada pencarum? Baik, insurans berkelompok. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila dengar sahaja perkataan insurans, macam yang kita sebut tadi, maka ianya adalah haram untuk kita sertai. Baik, kalau kita nak menyertai perkara yang lebih kurang sama ataupun produk ataupun perkhidmatan yang lebih kurang sama, kita carilah contohnya takaful. Takaful berkelompok ke apa ke, maka itu adalah cara yang syariah compliant, yang patuh syariah. Jadi kalau kita sertai kata insurans berkelompok yang ditawarkan di qaryah kita kan, di kampung kita atau di sekolah sebagai contoh, maka yang disertai oleh anak-anak qaryah kan, yang disertai oleh apa kita kata murid-murid ataupun pelajar-pelajar di sekolah, itu kelompok-kelompok tersebut, maka bila nama saja insurans tak boleh, kan itu adalah tidak patuh syariah. Jadi tujuan dilakukan insurans kelompok ataupun takaful kelompok tadi adalah sasaran tadilah yang disertai oleh kelompok-kelompok seperti sekolah tadi ataupun anak-anak qaryah, dan contohnya ialah macam yang kita ada seperti khairat kematian dan sebagainya yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat pengendali takaful. Jadi pastikan yang kita sertai itu bukan insurans kelompok, tetapi kalau namanya takaful, maka kelompok dan sebagainya, maka itu adalah dibenarkan. Wallahu a'lam. Dan soalan pada Puan Zalina, adakah perlu dikurangkan zakat jika sudah sampai tempoh matang? Baik, wallahu alam, dalam agama kita zakat ini wajib dikeluarkan apabila dia adalah harta yang kita miliki secara sempurna. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan ada wang yang berada dalam simpanan pihak lain, selagi tuan-tuan dan perempuan tidak menerimanya dan tidak diberikan kepada puan, dan perempuan tidak boleh menggunakan dengan bebas wang tersebut, maka selama itu puan-puan tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, sebab wang tersebut tidak berada dalam milik tuan-tuan dan perempuan sekalian. Jadi jawapan saya ialah zakat hanya wajib apabila berada dalam kawalan kita. Wallah. Daripada pemarahan ni, adakah membeli barang-barang melalui talian tu dikira gharar? Baik. Wallahu a'lam. Membeli barang-barang secara online kan, apakah itu dikira gharar? Baik, untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan sekalian, isu uncertainty ni, benda yang uncertain, benda yang samar-samar kan, gharar, bahasa Arabnya gharar, benda yang samar-samar. Kita nak mengelak secara 100% itu satu benda yang hampir mustahil lah, kan. Jadi para ulama mengatakan bahawa kalau gharar itu pada kadar yang minimum, yang kecil dan boleh diabaikan, maka gharar itu dimaafkan. Maknanya boleh, walaupun ianya termasuk dalam gharar juga, tapi kalau gharar itu boleh diabaikan, maka itu adalah tidak termasuk dalam larangan dalam agama. Contohnya apa? Baik, contohnya ialah kita membeli secara online kan, kita beli secara online. Bila kita beli secara online, barang tersebut kita tak boleh tengok sendiri kan, kita tak boleh tengok sendiri. Cuma kita ditunjuk gambar sahaja kan, kita ditunjuk gambar sahaja, tetapi itu adalah minor, kecil. Kenapa kecil? Kerana barang tersebut kita dah tahu dah. Contohnya kita beli barang makanan dalam kotak yang standard, kita dah tahu dah dengan timbangan dia apa, walaupun kita tak dapat rasa sendiri, kita tak boleh lihat dan sebagainya, tapi kita dah lihat gambarnya, video dan sebagainya, maka gharar yang ada itu adalah kecil.
maka membeli melalui online itu walaupun ada sedikit gharar, tetapi kesamaran itu dimaafkan dalam agama. Sebab kalau kita nak eliminate kan 100% kesamaran, itu satu perkara yang akan menyusahkan kita pula dalam kehidupan kita nanti. Jadi tujuan agama mensyaratkan supaya tidak ada gharar tadi adalah untuk melindungi semua pihak supaya tidak ada yang teraniaya. Jadi jawapan saya ialah membeli secara online, kalau kita boleh lihat gambarnya dan ada description barang tersebut, maka itu tidak ada gharar. Wallahu. Okey, nampaknya setakat itu saja Ustaz soalannya. Yang lain-lain soalan boleh bertanya. Kita ada masa sikit lagi. Oh, dah dekat 6.30 Ustaz. Saya rasa Ya, ya. setakat itu saja Ustaz ya. Boleh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Dr. Ahmad Jalani dan untuk perkongsian ilmu pada petang ini, dan semoga dapatlah sedikit sebanyak memberi kefahaman dan manfaat buat kita semua, dan terima kasih kepada para jemaah yang duduk bersama-sama hingga ke akhirnya, dan penaja juga diucapkan terima kasih kepada para penaja yang semoga digandakan rezekinya dan diberi kesihatan yang baik. Semoga taja ini membawa bekal hingga ke akhirat kelak. Dan saya mewakili pihak pengusaha, mohon maaf lah jika ada sebarang kesilapan dalam bicara saya, dan Ustaz kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Marilah kita sama-sama akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.